Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di dalam pelajaran bahasa Kitab Suci Al-Quranul Karim. Jadi untuk pelajaran hari ini kita akan memasuki perkara baru berkenaan dengan kata kerja ya. Tapi perkara ini dia agak terkeluar sedikit daripada kaedah yang kita pelajari selama ini. Ya, dia punya pattern ataupun wazannya agak berubah ya. Jadi ini banyak berlaku kekeliruan di dalam memahami kata kerja di dalam bahasa Al-Quran. Hari ini kita akan tumpukan kepada beberapa perkataan yang agak terkeluar daripada norma biasa yang kita pelajari di dalam bab-bab yang sebelum ini. Baik. Kalau kita baca Quran, kadang-kadang itu ada beberapa kata kerja yang kita rasa keliru ya bentuknya kerana dia tidak ada di dalam senarai kata kerja itu. Contohnya perkataan Bismillahirrahmanirrahim, kullama ruziku ya, kullama ruziku. Ini daripada surah Al-Baqarah ayat 25. Kullama ruziku minha min thamaratir rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha. Jadi perkataan ruziku, ruziqna ini adalah kata kerja madhi ya. Kita tahu dia madhi sebab dia tidak ada tanda mudhari' ya. Tanda mudhari' tidak ada. Cuma kita kadang keliru kenapa dia jadi ruziku. Sebab kalau kita pergi kepada kata dasar ra, zai dan qaf. Ra, zai dan qaf. Baik, ini dia kata dasar ra, zai dan qaf yang bermakna rezeki ya, beri rezeki. Razaqa. Ini wazan nombor 1. Jadi kata dasarnya hanya menggunakan wazan nombor 1 sahaja dengan makna memberi rezeki. Razaqa yarzuqu. Ini dia. Ya, razaqa yarzuqu. Ini adalah bentuk yang kekal ya. Razaqa yarzuqu. Tak boleh ubah lagi dah ya. Razaqa yarzuqu. Fi'il madhinya razaqa macam tu. Fi'il mudhari'nya yarzuqu. Itu dia. Jadi apa yang kita jumpa hari ini agak terkeluar daripada norma biasa. Baik, apa yang kita jumpa hari ini iaitu bukan razaqa tapi ruziqu ya. Apakah berlaku pada kata kerja ini sebenarnya? Ia terkeluar daripada pattern biasa. Ini adalah dalam keadaan tak normal ya. Nama dia al-mabni lil majhul. Tapi singkatannya kita kata dia ni adalah majhul saja. Cukup insya-Allah ya, majhul. Majhul ini di dalam istilah bahasa Inggerisnya dipanggil pasif lah. Pasif ya, kata kerja pasif. Kalau perkataan razaqa itu makna memberi rezeki ya, dia memberi rezeki. Tetapi bila kita ubah kepada ruziqu, dia akan menjadi diberi rezeki, diberikan ya. Daripada memberi akhirnya menjadi diberikan. Jadi pasif perkataan tu ya. Dan waw ni ramailah, waw ni macam biasa, fi'il madhi macam biasa. Mereka ramai-ramai diberi rezeki, diberi makan dan minum. Ruziqu ya. Kalau memberi makan razaqa, diberi makan ruziqa. Ingat pattern itu, cara dia tu ruziqa. Ini senang je insya-Allah. Wazan dia tu kita pukul dia menjadi fu'ila Jadi kalau razaqa, ruziqa. Itu dia. Dia fi'il madhi, fi'il madhi. Penambahan dia punya pelaku dia pun sama waw. Kalau kami pelakunya na, tapi ramainya waw. Tetapi bezanya ialah makna dia tu akan menjadi pasif ya, majhul. Daripada makna memberi rezeki akan menjadi diberi rezeki ya, ruziqa. Jadi perkataan ruziqa ni tak akan disenaraikan dalam kata dasar tu ataupun dalam senarai kamus kita ni, tak akan disenaraikan. Kita ingat je ya, kalau jumpa bentuk macam tu maka ia adalah kata kerja, kita namakan dia majhul ya, majhul. Nama panjang dia ialah al-fi'lul madhi
al-mabniyu lil majhul. Tapi untuk kita belajar ni pendeklah tersebut, fi'il madhi ataupun kata kerja madhi. Majhul maksudnya pasif, ya. Seolah kita tak nak sebut orang yang memberi rezeki, mereka diberi rezeki, ya. Jadi siapa yang beri rezeki tu kita tak nak sebut, itu nama dia majhul. Baik, kalau kita jumpa pattern macam ni di dalam Al-Quranul Karim, maka ketahuilah kita bahawa ia adalah majhul. Contohnya lagi ialah ruziqna, ya. Na ni kami, tetapi kalau kita kata razaqna, sebelum ayat ni kita jumpa dalam ayat surah Baqarah, wa mimma razaqna, itu biasa daripada apa yang kami rezekikan, kami beri rezeki. Tapi yang ini bukan razaqna, tapi ruziqna, kami diberi rezeki. Baik, untuk perkataan ini juga, ini adalah juga majhul, utu, ya, utu, daripada perkataan ata, ya, ata yati, datang, utu didatangkan, ya, didatangkan. Itu cara pembentukan kata kerja majhul bagi kata kerja madhi. Cara dia tengok, ya, cara dia senang je. Ingat ayat ni insya-Allah, ruziqu, iaitu dengan cara membaris depankan perkataan pertama dan bagi bawahkan perkataan sebelum akhir itu. Jadi ruziqu, kalau seorang ruziqa, kalau ramai-ramai ruziqu, kalau kami ruziqna. Itu untuk fi'il madhi. Baik, dalam ayat yang lain pula, surah Al-Baqarah juga ayat 47, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yubkhadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Perkataan yang saya gariskan ataupun saya kalakan ini, dia agak terkeluar daripada norma perkataan biasa yang kita belajar sebelum ini, ya. Tengok ni, dia punya tanda mudharaknya bagi di hadapan, ya. Kalau kita kata sebelum ni, kalau fi'il mudharak dia punya ya ataupun simbol mudharak itu bagi depan, dia akan jatuh pada wazan nombor 2, 3 dan 4. Tetapi kadang-kadang tu ada juga wazan 1 dan wazan lain-lain yang tak dibaris ke depan. Tanda mudharak itu dibariskan depan. Bila dibariskan ataupun bila ia dipaksa bagi depan itu, ya, ketika ianya dimajhulkan ataupun dipasifkan. Semua kata kerja yang dimajhulkan, huruf awal pertama akan dibaris depan. Tak kiralah asalnya bagi di atas atau bagi di mana-mana, ia akan dipaksa mengikut pattern ataupun acuan majhul, ya. Ini adalah acuan majhul untuk kata kerja mudharak, ya. Jadi yuqbalu, itu pattern dia. Mesti kita pukul kata kerja itu sampai jadi macam ni, yuqbalu, ya. Huruf pertama bagi depan, huruf sebelum akhir bagi di atas. Jadi yubkhadhu, ini pun majhul juga. Yunsarun, ini pun majhul juga. Ramai orang keliru, tapi dia tengok ya ni bagi depan, terus dia kata dia ni daripada wazan 2, 3 ataupun 4, tetapi tak, dia sebenarnya ini adalah majhul, ya. Contohnya kalau kita nak cari perkataan yunsaru, ya, kita cari perkataan yunsaru di dalam senarai kata dasar kita. Baik, nun sin ra, nun sad, ya, nun sad, nun sad dan ra, ini perkataannya. Jadi apabila kita mencari perkataan, kita nak mencari perkataan yunsarun, ya, yunsarun, yunsarun, yang adanya hanyalah nasara yansuru. Ini yang adanya, nasara yansuru, itu yang ada. Yang kalau yunsaru tidak akan ada kat sini, ya. Dia adalah fi'il mudharak dan dia tidak akan ada. Dia punya bentuk asal untuk wazan nombor 1 nasara, fi'il mudharaknya yansuru. Maka di bawah ni intasara, ini wazan nombor 5, tanasara ni wazan nombor 7, istansara ni wazan nombor 8. Maka untuk wazan nombor 1 hanya nasara yang suruh. Tetapi apa yang kita jumpa hari ini,
Yunsarun. Kita tahulah waw ni adalah tanda ramai untuk pelaku dan ya ni untuk dia. Jadi dia dengan waw menjadi mereka. Jadi mereka yunsarun. Di dalam perkamusan kita bukan yunsaru tapi yang suru. Bagaimana dibentuk jadi yunsaru? Itu dipaksa bagi depan dan bagi atas sebelum akhir ni. Yunsaru itu dikenali sebagai kata kerja mudhari' majhul. Itu dinamakan majhul. Daripada makna dia bantu, akhirnya dibantu. Kalau mereka bantu, kalau yunsarun menjadi mereka diberikan bantuan. Itu adalah cara kita nak memahami kata kerja mudhari' majhul. Lihat dalam buku latihan kita ni, dalam muka surat 72, buku latihannya warna pink tu, kita dah letakkan beberapa latihan untuk kata kerja madhi majhul dan juga fi'il mudhari' majhul, ya. Contoh macam mana dibentuk, tengok ya. Ini bentuk asal kata kerja biasa normal, ya. Ini yang banyak normal ni yang paling banyak lah, ya. Tapi kalau jumpa yang majhul, ingat cara dia, ya. Kalau razaqa, kita kena pukul dia ikut pattern ini. Fu'ila, semuanya diikut pattern fu'ila, ya. Tengok. Bagi pertama bagi depan, sebelum akhir bagi bawah. Tengok ni, fu'ila. Jadi razaqa jadi menjadi ruziqa. Kalau daraba jadi apa? Duriba. Sa'ala mana bertanya, ditanya, jadi sebutnya ialah su'ila. Kataba ini normal akan menjadi kutiba, ya. Kutiba alaikumus siyam. Dalam ayat Quran berkenaan dengan puasa, ya ayyuhallazina amanu kutiba. Bukan kataba tapi kutiba, bermaksud diwajibkan, dituliskan dan diwajibkan, ya. Kutiba alaikumus siyam. Kalau perkataan yang ada huruf illah, afa, bagian majhul nak majhulkan dia, cara dia ialah ufiya sebutnya, ya. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un. Dalam Quran pun ada. Kalau bahata menjadi buhita dalam Quran. Kalau ata menjadi utiya, ya. Jadi utiya, kalau gagaman utiya jadi utu yang kita jumpa tadi. Kalau anzala, ya. Anzala nombor anzala akan menjadi unzila. Alladzina yu'minuna bima unzila. Itu dia unzila. Bukan menurunkan. Kalau yang ni anzala menurunkan, kalau unzila diturunkan. Ahalla menjadi uhilla. Akhraja menjadi ukhrija. Kalau perkataan ashraba jadi ushriba. Itu adalah cara pembentukan kata kerja madhi majhul. Untuk mudhari' pula bentuk dia macam ni. Kalau mudhari' lain sikit. Mudhari'nya perkataan atau huruf pertama dibariskan di depan dan sebelum akhir bagi di atas, naik atas, ya. Untuk mudhari' ni kena naikkan atas sebelum akhir. Jadi kalau yazlimu, menzalimi, dia akan majhulnya dibentuk jadi yuzlamu. Ikut cara ni je, yuzlamu. Yadhkuru, yuzkaru, ikut, ya. Jadi yuzkaru sebutnya. Yaqbalu, menerima, jadi yuqbalu, ikut cara dia. Jadi sebutnya ialah yuqbalu. Latihan ni ada di dalam buku latihan kita. Kalau yas'alu, dia akan jadi yus'alu. Yanzuru, yunzaru. Ya'khudhu, yu'khadhu. Kalau yasilu ni dia punya ada waw, sod, lam, ya. Dia punya kata-kata kerja dia wasala, yasilu, ada waw kat sini. Bila kita nak depankan baris ya ini, dia akan terpaksa timbulkan balik ya tu, yusalu, disambungkan, yusalu. Wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala. Yang pentingnya baris tu, ya. Dan itu adalah cara pembentukan fi'il mudhari' majhul. Apakah yang berlaku kepada fi'il mudhari' majhul ni? Apabila dah kita ubah dia, paksa dia jadi majhul, apa yang akan berlaku? Apa yang akan berlaku ialah bentuk fi'il mudhari' itu akan berubah menjadi
tak normal lagi. Mana tak normal tu maksudnya tidak seperti yang dijumpai di dalam kamus ataupun di dalam perkataan-perkataan biasa, tapi dia sudah diubah menjadi majhul. Dan yang kedua yang akan berlaku ialah dia punya pelaku ini dia punya pelaku ni dia sudah asal menjadi fa'il pelaku, kita ubah nama dia sebagai naib pelaku. Maknanya pelaku dah tak ada lah. Kalau kita kata ruziku, mereka diberi rezeki, ya. Kalau dia namanya razaku, mereka memberi rezeki. Allah lah beri rezeki, ya. Tapi tak apalah pakai contoh razaku, mereka memberi rezeki. Tapi ruziku, mereka diberi rezeki. Jadi mereka itu tidak disebut sebagai fa'il lagi sebab dia bukan lagi pelaku, tetapi dia ni mengambil tempat sebagai naib pelaku. Maknanya pelaku dah kita buang, dah tak ada. Jadi waw ni sudah berubah menjadi naib ataupun pengganti kepada pelaku. Bukan dia lakukan, dia hanya ambil tempat sahaja di dalam nahu, di dalam nahu. Tak lebih daripada itulah. Jadi kalau contohnya ruziqna ni, daripada kalau razaqna, kami rezekikan, kalau ruziqna, kami diberi rezeki. Jadi kami ni dikenali sebagai kalau kata nama biasa dia akan jadi fa'il, pelaku kata kerja, tetapi di dalam kata kerja majhul ia akan menjadi naib pelaku ataupun naib fa'il, ya, pengganti ataupun yang mengambil tempat pelaku. Tapi dia bukan melakukan, dia yang kena sebenarnya, dia yang diberi rezeki, ya. Itu sahaja teknik sikit saja untuk kita pelajari berkenaan dengan kata kerja majhul. Ingat cara pembentukan dia ialah kalau fa'il madhi, perkataan pertama dibagi depan dan perkataan sebelum akhir dibagikan di bawah. Ruziqa, utiya, itu fa'il mudhari'. Perkataan pertama ataupun ya ataupun ta ataupun nun ataupun alif itu dibagikan depan. Dia dalam keadaan normal yang dibagi depan hanyalah wazan nombor 2, 3 dan 4 sahaja. Tetapi dalam majhul, semua fa'il mudhari' majhul dipaksa dengan bagi di hadapan. Yuqa, dan sebelum akhirnya dipaksa dibagi atas. Yuqbalu, yubkhadhu, yunsaru. Kalau jumpa perkataan macam ni, maka kenalilah ia bahawa ia adalah kata kerja majhul, iaitu kita tidak sebut dia punya pelaku. Kita kata tidak diterima, tidak diambil, tidak dibantu. Mereka tidak dibantu, mereka tidak diterima perbantuan syafaat, mereka tidak diambil tebusan. Itu tidak diambil, bukan mereka mengambil, tidak diambil. Jadi ini majhul, teknikal sikit saja, tetapi bila jumpa dalam Quran dalam bentuk macam ni, ketahuilah ia adalah majhul. Ada beberapa sebab di dalam bahasa Al-Quran ini pelaku tidak disebut ataupun dimajhulkan ataupun ditutup ataupun tidak disebut. Ada beberapa sebab, di antaranya kerana sedia maklumlah. Contohnya kalau dalam Quran, laqad khalaqnal insana, itu biasa khuliqal insan, khuliqa dah jadi majhul dah, khuliqa. Jadi perkataan khuliqa majhul sebab dia tahu dah siapa yang cipta. Jadi manusia dicipta, tak perlu sebut bahawa setiap kali manusia Allah cipta. Jadi manusia dicipta, dia tujuannya ialah untuk pertama sekali untuk merengkaskan ayat itu, sebab pelakunya sedia maklum, ataupun pelakunya tak perlu disebut sebab semua orang tahu, ataupun memang tidak diketahui siapa yang melakukannya. Dia ada beberapa sebab lain berlakunya kata kerja majhul itu, ya. Tapi itu saja untuk pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan memberi manfaat, insya-Allah. Bertemu kita kembali dalam pelajaran akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.